Salam sejahtera dan selamat pagi semua murid. Marilah kita mula PDPR hari ini. Murid-murid boleh nampak komik yang cikgu share dalam skrin? Boleh nampak komik yang cikgu share dalam skrin? Okey, terima kasih kerana respon. Okey, sekarang saya nak panggil seorang murid. Tasmin. Tasmin ada di sini tak? Halo Tasmin. Okey, Tasmin ada di sini. Okey. Ini ialah Tasmin yang dan ini ialah cikgu. Tasmin, kamu boleh mula baca apa yang pelajar itu cakap. Hello, cikgu. Saya nak hantar kerja rumah geografi kepada cikgu. Cikgu, mana rumah cikgu? Okey. Halo, Tasmin. Nanti cikgu hantar peta langkah tentang perjalanan dari rumah awak hingga rumah cikgu kepada awak. Ting tung, cikgu sudah send peta langkah kepada Tasmin dan Tasmin mula perjalanan ke rumah cikgu. Tasmin? Cikgu Gio, saya akan melalui sekolah. Seterusnya, saya akan melalui pejabat pos dan hospital. Saya akan melalui jalan rata, banyak rumput di tepi jalan. Saya juga akan melalui kilang. Ini rumah cikgu geografi. Di tepi rumah cikgu ada hutan. Okey, tanya. Tasmin sudah sampai ke rumah cikgu dan hantar kerja rumah awak kepada saya. Okey, soalan guna tanya. Daripada komik tadi, bagaimana Tasmin mengetahui kedudukan cikgu? Soalan cikgu ialah bagaimana Tasmin mengetahui kedudukan cikgu? Tasmin mengetahui kedudukan cikgu dengan menggunakan menggunakan peta langkah. Dan apakah yang Tasmin nampak dalam perjalanan ke rumah cikgu? Apakah yang Tasmin nampak dalam perjalanan ke rumah cikgu? Tasmin ada nampak apa? Ada nampak sekolah SNK Bukit Asekan? Ada nampak apa lagi? Ada jalan raya? Ada apa lagi? Tasmin juga ada nampak rumah? Ada nampak kilang. Jadi, dalam sesebuah peta, kita boleh tahu kedudukan rumah seperti rumah cikgu. Kita tahu kedudukan jalan raya, perdebatan, jabatan dan lain-lain. Rumah, jalan raya, perdebatan dan jabatan serta lain-lain ini semuanya dilukis dengan menggunakan simbol-simbol tertentu dalam peta langkah. Jadi, hari ini kita belajar apa ya? Kita belajar part 3 peta langkah. Okey, objektif pembelajaran hari ini adalah pada akhir pembelajaran, murid dapat menyatakan 5 ciri peta langkah. Murid dapat mengenal pasti simbol-simbol yang terdapat dalam peta langkah. Murid dapat membezakan pandang taraf fizikal dan pandang taraf budaya berdasarkan simbol dalam peta langkah. Okey, kita lihat 3.1. Ciri-ciri peta langkah. Apa maksud peta langkah? Peta langkah ialah gambaran permukaan bumi yang dilukis dari pandangan atas. Cikgu ulang, peta langkah ialah gambaran permukaan bumi yang dilukis dari pandangan atas. Ini ialah contoh permukaan bumi kita. Ya, dilihat dari pandangan atas. Daripada gambaran ini, kita menggunakan simbol-simbol tertentu dan kita lukiskan gambaran ini atau pandangan ini ke atas kertas dan menjadi satu peta langkah. Okey, ini ialah contoh peta langkah, tetapi peta langkah yang cikgu cari ini bukan peta sebenar gambar ini ya. Selain itu, peta langkah mewakili kawasan lingkungan yang berskala besar bagi menggambarkan ciri-ciri pandang taraf fizikal dan pandang taraf budaya.
Apa maksud pantantara fizikal? Yaitu ciri-ciri semula jadi, dan maksud ciri-ciri pantantara budaya ialah ciri-ciri buatan manusia. Nanti cikgu akan terang secara lebih lanjut apa maksud ciri-ciri pantantara fizikal dan ciri-ciri pantantara budaya. Selain itu, ciri-ciri digambarkan dalam peta langkah menggunakan simbol dan singkatan perkataan. Apa yang kamu nampak di sini ini semua dikira simbol. Contoh ada simbol sungai, simbol hutan atau simbol jalan raya. Dan contoh singkatan ialah SEK. SEK ialah singkatan untuk mewakili sekolah. Jadi, kita menggunakan simbol dan singkatan perkataan untuk mewakili, untuk menggambarkan ciri-ciri sebenar dalam sebuah peta. Okey, kita lihat ciri-ciri sebuah peta langkah. Di atas perlu ada tajuk. Apakah tajuk peta langkah ini? Aisyah, apakah tajuk peta langkah ini? Aisyah, apakah tajuk peta langkah ini? Ya, betul. Jawapan kamu betul. Peta ini adalah peta langkah Kampung Lakasan. Dan ini ialah peminta peta langkah. Peminta ialah bingkai. Bingkai peta langkah. Ini ialah penduduk. Ini semua ialah penduduk. Penduduk digunakan untuk menerangkan masuk simbol-simbol yang digunakan dalam peta. Ini adalah arah mata angin. Apakah kegunaan arah mata angin? Arah mata angin digunakan untuk menentukan arah dalam kawasan kajian. Dan ini semua ialah simbol, bukan saja segi empat itu ialah simbol tempatan. Ini semua dikira simbol. Ada simbol hutan, ada simbol jalan raya, ada simbol mati. Okey, jadi ada berapa ciri-ciri peta langkah? Murid-murid, ada berapa ciri-ciri peta langkah? 5. Betul, ada 5 ciri peta langkah. Ya, Aisyah, betul. Jawapan kamu ada 5 ciri peta langkah. Okey, cabaran minta Anda. Nyatakan ciri-ciri peta langkah yang lengkap. Apakah jawapan bagi soalan 1? Ya, jawapannya ialah tajuk. Terima kasih Tasmi, jawapan kamu betul. 2, apa jawapan bagi soalan 2? Betul. Ya, penintang. Jawapan kedua ialah pemintang. Ketiga ialah? Arah mata angin. Ya. Soalan ketiga ialah arah mata angin. Okey, soalan keempat, Miru Ibrahim boleh jawab tak? Apa jawapan bagi soalan keempat? Simbol. Ya, betul ialah simbol. Aisyah, kamu terus buka mic jawab soalan cikgu. Okey. Terima kasih Aisyah, kamu sudah semua jawab semua betul. Tetapi tak boleh tulis jangan capok, saya tak nampak. Okey. 5 ialah apa jawapan bagi soalan? Ya, tidak betul. Ialah jawapan ialah penduduk. Okey, ini ialah jawapan bagi ciri-ciri peta langkah. 1 ialah tajuk, 2 ialah permintaan, 3 ialah arah mata angin, 4 ialah simbol, 5 ialah penduduk. Okey, jawapan kamu semua betul. Bagus. Okey, kita lihat 3.2 simbol-simbol dalam peta langkah. Okey, apa maksud simbol? Aisyah boleh tolong baca apa maksud simbol? Simbol ialah lambang yang digunakan untuk mewakili ciri-ciri pandang darat fizikal dan ciri-ciri pandang darat budaya dalam peta langkah. Okey, terima kasih Aisyah. Simbol ialah satu lambang. Contohnya, kalau kita nak mewakili sekolah, kita menggunakan SEK kan. Kalau kita nak mewakili rumah, kita menggunakan simbol segi empat ini untuk mewakili pertempatan. Okey, simbol yang biasa digunakan dalam peta langkah ialah simbol kawasan, simbol garisan,
simbol titik dan singkatan perkataan. Jadi ada berapa jenis simbol yang biasa digunakan dalam peta laka? Coba kira. 4, cikgu. Ya, ada 4. Jawaban kamu betul. Ada 4 simbol yang biasa digunakan dalam peta laka, yaitu simbol kawasan, simbol garisan, simbol titik, dan singkatan perkataan. Simbol kawasan ialah simbol yang digunakan untuk mewakili suatu kawasan dalam peta. Simbol garisan digunakan untuk mewakili ciri-ciri berbentuk garisan, contohnya sungai, jalan raya, jalan kereta api, lintasan kereta api, dan simbol titik ialah biasa digunakan untuk mewakili bangunan atau tempat-tempat tertentu. Dan akhir sekali kita ada singkatan perkataan, contohnya lah sekolah SIK, singkatan sekolah ialah untuk SIK ialah singkatan untuk mewakili sekolah. Dan penunjuk disediakan dalam peta laka untuk menerangkan maksud simbol yang digunakan. Ini ialah semua ialah penunjuk. Dan ini ialah simbol bergambar dan penunjuk digunakan untuk menerangkan maksud simbol digunakan. Dan singkatan, kenapa kita perlu guna singkatan? Karena singkatan digunakan bagi menunjukkan lokasi suatu ciri yang tidak boleh digambarkan dengan simbol gambar. Karena ya tidak boleh digambar dengan simbol gambar, jadi kita perlu guna singkatan perkataan. Okey, ini ialah contoh-contoh simbol kawasan, simbol titik, simbol garisan, dan singkatan perkataan. Simbol kawasan ialah simbol yang digunakan untuk mewakili suatu kawasan dalam suatu peta. Jadi, kita lihat satu demi satu. Okey, ini ialah hutan. Simbol kawasan hutan. Ini ialah simbol kawasan getah, rumput, kontur, kelapa sawit, atau sawah padi, atau paya pakau, atau kelapa, dan atau nipah. Seterusnya kita lihat simbol titik. Simbol titik ialah simbol yang digunakan yang biasa digunakan untuk mewakili suatu tempat atau bangunan atau tanda arah dan tanda tinggi. Contoh simbol ialah masjid, kuil, gereja, toko, tanda arah, stelsel, trigonometri, dan tanda tinggi. Okey, kita juga ada simbol garisan. Simbol garisan, contoh simbol garisan ialah sungai, kali air, pantai, jalan kereta api, lorong jalan kaki, jambatan, jalan raya, sepadan, dan benteng. Terakhir sekali kita juga ada singkatan perkataan. Singkatan perkataan, setiap singkatan perkataan berakhir dengan titik. Contohnya P titik P titik ialah singkatan penjabat pos. P titik P titik ialah balai polis. Yang DG titik ialah ladang. DISP titik ialah dipesari. R titik ialah rumah rehat. Ini ialah hospital. SG titik ialah sungai. TG titik ialah tajong. K titik ialah kuala. SEK ialah sekolah. Ini banyak kali keluar dalam ejen. Soalan macam ini SEK titik ialah sekolah. KG titik ialah kampung. T titik A titik tali air. PT titik ialah parit. A titik ialah alo. P titik ialah pulau. Dan TK titik ialah telur. Jadi inilah semua contoh-contoh simbol kawasan, simbol titik, simbol garisan, dan singkatan perkataan. Sekarang cikgu nak tanya, berikan 2 contoh simbol kawasan. Siapa boleh jawab? Berikan 2 contoh simbol kawasan. Hutan, getah. Hutan dan getah. Ya, hutan, getah. Jawapan kamu betul. Beri 2 contoh simbol titik. Masjid dan kuil. Ya, jawapan kamu betul. Ialah masjid dan kuil. Ada apa lagi? Aisyah nak jawab tak? Apa? Ya, ialah ada toko. Ada apa lagi? Gereja. Ya. Bandara. Ya, ada gereja. Dan Bandara. ya. Tanda tinggi. Ya.
Ya, jawaban kamu betul. Bagus. Dan simbol garisan, beri 2 contoh simbol garisan. Sungai tali air. Sungai tali air. Ya, sungai dan tali air ialah simbol garisan. Dan singkatan perkataan, beri 2 contoh. Pejabat pos, ada polis BP. Ya, betul. Jawaban kamu semua betul. Okey, tunggu sekejap. Komputer cikgu cengang. Okey. Inilah contoh penggunaan simbol dalam peta. Inilah gambaran permukaan bumi kita dan kita menggunakan simbol-simbol tertentu dan melukiskan gambaran tersebut. Jadi setiap simbol mewakili satu ciri tertentu. Okey, kita masuk 3.3. Pandang taraf fizikal dan pandang taraf budaya. Terdapat 2 jenis simbol, iaitu simbol pandang taraf fizikal dan pandang taraf budaya. Apa maksud pandang taraf fizikal? Pandang taraf fizikal ialah ciri-ciri semula jadi. Pandang taraf fizikal ialah ciri-ciri semula jadi ia diwujudkan secara semula jadi, ia dicipta oleh Tuhan dan wujudkan secara semula jadi. Contohnya ialah bentuk muka bumi, sariran dan tumbuh-tumbuhan. Contoh bentuk muka bumi seperti bukit, gunung, pinggir laut. Dan sariran contohnya ialah sungai, tasik dan tumbuh-tumbuhan semula jadi seperti hutan, paya bakau, nipah dan sebagainya. Ini semua ialah semuanya wujud secara semula jadi. Jadi ia merupakan ciri semula jadi. Ciri-ciri pandang taraf fizikal. Okey, kita lihat pandang taraf budaya digunakan untuk mewakili ciri buatan manusia. Pandang taraf budaya bermaksud ciri buatan manusia, iaitu ciri-ciri geografi, ciri-ciri semua dibina oleh manusia, dihasilkan oleh manusia atau dibuatkan oleh manusia. Okey, antara contohnya ialah perdebatan. Perdebatan contohnya ialah rumah. Rumah dibina oleh manusia. Tanaman, contoh tanaman yang ditanam oleh manusia ialah padi, getaka dan sebagainya. Perhubungan seperti jalan raya. Jalan raya dibina oleh manusia. Perindustrian, kilang, pelompongan kegiatan ekonomi. Ini semua merupakan ciri pandang taraf budaya. Jadi, ciri-ciri pandang taraf fizikal ialah ciri semula. Jadi, manakala ciri pandang taraf budaya ialah ciri buatan manusia. Okey, kita lihat contoh pandang taraf fizikal dan contoh pandang taraf budaya. Okey. Kita lihat satu demi satu, kita lihat ciri-ciri semula jadi pandang taraf fizikal terlebih dahulu. Antara contoh simbol ialah rumput, nipah, hutan, paya bakau, kontu, sungai, gunung, tasik dan paya. Dan kita lihat pandang taraf budaya. Pandang taraf budaya ialah ciri-ciri buatan manusia. Contoh ada perdebatan, pengangkutan, kegiatan ekonomi. Contohnya ialah sawah padi, kelapa, kelapa sawit dan ketak. Ini semua ditanam oleh manusia. Jadi dia bukan ciri-ciri pandang taraf fizikal, ia semua ditanam oleh manusia. Jadi ialah ciri pandang taraf budaya. Begitu juga ada perdebatan, kilang, jalan raya, sekolah, jabatan. Ini semua dibina oleh manusia. Jadi yang merupakan ciri-ciri pandang taraf budaya. Sekarang cikgu nak Tasmin bagi 2 contoh simbol pandang taraf fizikal. Hutan dan nipah. Ya, jawapan kamu betul. Dan beri 2
ciri kota manusia sepanjang jawab soalan ini. Jalan raya. Ya, jalan raya atau Jalan raya dan sekolahan. ya, jalan raya dan sekolah atau apa lagi? Kilang. Ya, atau kilang. Tempatan. Ya, jembatan ini semua ialah ciri-ciri pandantara budaya yang dihasilkan atau dibuat oleh manusia. Oke, sekarang cukup bagi kamu semua 5 menit untuk membuat ulang kaji apa yang kita belajar hari ini. Nanti kita ada sesi soal jawab dan aktiviti menjawab kuis. Nanti 10 pagi kita akan memula sesi soal jawab. Dan kalau ada apa-apa soalan, perlu terus tanya kepada cikgu. Oke, sekarang kamu boleh buat ulang kaji. Boleh baca buku teks muka surat 26 hingga 28 atau baca slide PowerPoint yang cikgu sudah share dalam grup WhatsApp. Kita mula sebelum nanti ada sesi soal jawab. Kalau ada apa-apa soalan boleh terus tanya kepada cikgu. Tiga menit lagi, tinggal tiga menit saja. Tinggal 1 menit.
Okey, murid-murid sudah bersedia menjawab soalan cikgu? Sudah bersedia? Sudah, Cikgu. Ya, sudah. Sangat yakin. Okey. Soalan pertama, apakah maksud simbol-simbol yang berikut? Apakah maksud simbol-simbol yang berikut? Jawapan pertama ialah Masjid. ya, jawapan betul. Sekolah. Sekolah. Dua ialah Singkatan perkataan. singkatan perkataan. Maksud simbol ialah Sekolah. ya, sekolah. Si ialah Konter. ya. Jawapan si ialah kontu. Jawapan kamu semua betul. Keempat ialah Jabatan. ya, jabatan. Jawapan ialah jabatan. Ya, kelima ialah kelapa sawit. Kelapa sawit. Dan F. Jawapan bagi F ialah perdebatan. Ya, jawapan ialah perdebatan. Jadi, jawapan kamu semua betul. Satu ialah makcik. Makcik ialah simbol titik. Dua ialah sekolah. Jawapan ialah sekolah. SEK ialah singkatan perkataan untuk mewakili sekolah. C ialah kontu. D ialah jabatan. E ialah kelapa sawit. F ialah perdebatan. Yang segi empat ini, hitam ini ialah perdebatan. Okey, soalan kedua. Nyatakan jenis simbol dalam razia di bawah. Tadi kita sudah belajar 4 jenis simbol ya. Boleh nyatakan 4 jenis simbol itu? 4 simbol dalam peta yang digunakan dalam peta. Simbol titik. Atau Simbol kawasan. Singkatan perkataan. ya, jawapan kamu semua betul ialah simbol titik, simbol garisan, simbol kawasan, dan singkatan perkataan. Jadi, apakah jenis simbol bagi razia A? Simbol titik. Ya, jawapan A ialah simbol titik. B ialah Singkatan perkataan. betul. Jawapan dua ialah singkatan perkataan. Bagus. C ialah Simbol garisan. ya, jawapan ialah simbol garisan. Betul. Pantai sangat. D ialah Simbol garisan. ya, jabatan ialah simbol garisan. Betul. E ialah Simbol kawasan. ya, ini ialah apa? Simbol kawasan. Ya, ini ialah simbol kawasan. Dan F ialah perdebatan. Perdebatan ialah simbol apa? Simbol titik. Ya, betul. Jawapan ialah simbol titik. Kita cek jawapan. Simbol ini ialah simbol titik, makcik ialah simbol titik, SEK ialah singkatan perkataan untuk mewakili sekolah. Ini ialah jalan raya. Jalan raya ialah simbol garisan. Ini ialah jabatan. Jabatan ialah simbol garisan. Ini ialah kawasan Paya Pakau. Jadi ialah simbol kawasan. Dan ini ialah perdebatan. Ialah simbol titik. Okey. Berikan 3 contoh pandang darah fizikal dan 3 contoh pandang darah budaya yang terdapat dalam peta bagi jenis-jenis simbol berikut. Berikan 3 contoh pandang darah fizikal dan 3 contoh pandang darah budaya yang terdapat dalam peta bagi jenis-jenis simbol berikut. Okey, kita apakah 3 contoh pandang darah fizikal dalam peta tersebut? Kontur. Ya, kontur. Sungai, betul. Sungai. Hutan. Ya, hutan. Pantai berpasir ialah pandang darah fizikal. Lumpur ialah Pandang darah digital. lumpur ialah pandang darah fizikal, bukan pandang darah budaya yang. Dan Paya Pakau ialah pandang darah fizikal. Padi ialah apa? Pandang darah budaya. Ya, kenapa padi ialah pandang darah budaya? Kita nama Sama manusia. Ya, jawapan kamu semua betul.
pasti ditanam oleh manusia. Jadi ia merupakan pantantara budaya. Kelapa sawit? Pantantara budaya. Ya, kelapa Ditanam oleh manusia. ditanam oleh manusia. Jadi ialah Pantantara budaya. ya, ialah pantantara budaya. Jalan raya? Pantantara budaya. Jabatan? Pantantara budaya. Ya, Jepang kamu semua betul. Saya beri 3 contoh pantantara fizikal dan 3 contoh pantantara budaya yang terdapat dalam peta bagi jenis-jenis simbol berikut. Yang ini semua ialah pantantara budaya. Para poli, penjabat pos dan sekolah, semua ini ialah pantai para budaya kerana ia dibina oleh manusia. Okey. Sekarang cikgu akan hantar satu link kuis-kuis. Nanti kamu semua buka website dan terus tekan link tersebut. Sekarang cikgu baru hantar. Dan arahan, kamu semua hanya boleh masuk 1 kali saja. Jawab 1 kali saja, jangan masuk banyak kali ya. Okey, sekarang cikgu hantar. Tunggu sekejap. Okey, cikgu sudah hantar link kunci dalam website kamu. Boleh buka website dan terus tekan link tersebut dan jawab kuis. Hanya boleh jawab 1 kali saja, masuk 1 kali saja. Yang sudah masuk, tunggu sekejap, tunggu kawan lain masuk. Ada 3 orang masuk saja yang siapa nak masuk lagi? Cepat-cepat masuk. Terus buka WhatsApp dan tekan link tersebut dan jawab soalan kuis. Nah, 9 orang saja. 10. Siapa nak join lagi? Jawab kuis tersebut. Sila jawab kuis tersebut dan sila join sekarang. Kawan lain sedang tunggu. Ya, sudah join. Tunggu sekejap, nanti cikgu mula. Dua belas orang saja. Siapa nak join lagi? Siapa belum join? Join sekarang. Cikgu sudah hantar link dalam WhatsApp group. Masuklah, masuk. Resume boleh masuk tak? Kenapa tak mau masuk?
uji minta anta. Masuk uji minta anta. Siapa belum join sekarang. Terus buka WhatsApp dan tekan link tersebut. Oke, sengkat-sengkat. Oke, tak apa. Oke, aku start sekarang. Sekarang Aisyah poin paling tinggi. Masih ialah Aisyah poin paling tinggi, skor paling tinggi. Kedua ya talent, ketiga ya berdiri. Kalau sudah habis jawab soalan, boleh masuk terus, boleh semula Google Meet, nanti kita bincang soalan. Kata pelajar sudah habis jawab soalan. Tunggu sekejap. Kalau sudah habis jawab soalan, tunggu kawan lain habis jawab soalan.
pertama sudah. Kita tunggu sekejap lagi. Tunggu kawan lain habiskan jawab soalan ini, jawab quiz ini. Tunggu sekejap lagi. Oke, kebanyakan orang sudah habis jawab soalan. Oke, kita. Oke, pertama contoh kepada Darren, ketua Aisyah ketika pelajaran, tanya ketika 3 orang pelajar ini. Kita akan diberi semasa PDP bersemuka. Oke. Ada 4 orang dapat 100 maka tanya. Tadi saya terlupa. Saya terkeluar je. Okey, tak apa. Okey, kita bincang soalan. Soalan pertama, peta langkah merupakan sebuah peta yang dilukis dari apa jawapan? Pandangan Ya, pandangan apa? atas. Ya, pandangan atas. Ya, jawapan ialah pandangan atas. Kedua, antara berikut, ciri manakah yang tidak semestinya ada dalam sesebuah peta langkah? Warna. Ya, Warna. jawapan ialah warna, tajuk peminta arah mata angin, simbol dan satu lagi pentunjuk perlu ada dalam sesebuah peta. Ketiga, apakah ciri peta langkah yang dapat menentukan arah dalam kawasan kajian? Arah mata angin. Arah mata angin. Ya, jawapan ialah arah mata angin. Arah mata angin digunakan untuk menentukan arah dalam kawasan kajian. Jawapan ialah arah mata angin. Betul? Berapakah jenis simbol yang terdapat dalam peta langkah? 4. Okey, ialah 4 jenis simbol yang terdapat dalam peta langkah. Siapa boleh nyatakan 4 jenis simbol itu?
Simbol kawasan, simbol titik, simbol garisan, dan singkatan perkataan. Ya, jawaban kamu semua betul. Bagus, pandai. Okey. 5. Apakah yang digunakan untuk menggantikan ciri sebenar di atas peta laka? Simbol. Ya, Simbol. jawapannya lah simbol. Jawapan kamu semua betul. Bagus. Jawapannya lah simbol. Simbol digunakan untuk menggantikan ciri sebenar di atas peta laka. Contoh ialah yang segi 4 itu ialah simbol perdebatan. Keempat, soalan keenam ialah apakah jenis simbol yang diwakili oleh raja di bawah ini ialah kawasan Payappakal. Jadi apakah simbol raja ini? Kawasan. Simbol kawasan. Betul? Bagus. 7. Bentuk muka bumi kawasan tanah tinggi diwakili oleh kontur. Ya, kontur digunakan untuk mewakili bentuk muka bumi kawasan tanah tinggi. Ini bukan ngapaian nipa dan hutan, bukan menunjukkan bentuk muka bumi kawasan tanah tinggi. Okey, soalan 8. Antara berikut, simbol manakah yang mewakili pantang fizikal? 1 ialah getah, 2 ialah kelapa, 3 hutan, 4 ialah payah nipa. Mana satu ialah pantang fizikal? 3 dan 4. 3 dan 4. 3 ialah hutan, 4 ialah payah nipa. Betul jawapan Aisyah betul. Ialah 3 dan 4. Getah dan kelapa ialah pantang budaya kerana ia ditanam oleh manusia. Okey. P.P. Sekolah SEK.KG. Contoh simbol di atas mewakili simbol Singkatan perkataan. ya, singkatan perkataan. P.P. ialah singkatan perkataan untuk mewakili Pejabat pos. betul. Jawapan Aisyah betul. Pejabat pos SEK. Sekolah. Betul. Jawapan kamu semua betul. Bagus. KG. Kampung. Betul. Jawapannya lah kampung. Ini ialah singkatan perkataan. Soalan 10. Antara berikut, yang mana akan merupakan simbol pantang budaya di dalam peta laka? 1 dan 4. 1 dan 4. Ya, 1 dan 4. 3 ialah hutan, 2 ialah kontur. Ini ialah parti dan jabatan ialah pantang budaya di dalam peta laka. 11. Apakah jenis simbol yang digunakan untuk mewakili objek berikut di atas peta laka? Makcik, tanda tinggi. Simbol titik. Ya, simbol titik. Simbol titik digunakan untuk mewakili bangunan atau tempat-tempat tertentu atau bangunan tanda tinggi. Jadi ialah simbol titik. Makcik, tanda tinggi ialah simbol titik. Antara berikut, simbol manakah yang mewakili pantang budaya? 2 dan 3. Betul, 2 dan 2 dan 3. 3. Ini ialah kelapa, ini ialah kelapa sawit. Jadi, 2 ini ialah pantang budaya. Ini ialah hutan, ini ialah Payappakal, ialah pantang fizikal. 13. Apakah objek yang ditunjukkan dalam peta laka sebagai simbol garisan? Sungai. Ya, sungai ialah simbol sungai ialah simbol garisan. Hutan ialah simbol apa? Simbol kawasan. Betul, simbol kawasan. Betul, jawapan Aisyah betul. Hospital? Singkatan perkataan. Betul, Linda. Jawapan kamu betul ialah singkatan perkataan. Tensor trigonometry? Simbol titik. Betul, simbol titik. Okey. Berdasarkan peta di bawah, kebanyakan penduduk di kampung Ria beragama. Sini ialah kampung. Ya, beragama Islam kerana sini ada simbol masjid. Jadi masjid mereka jadi penduduk di kampung Ria beragama Islam. Okey, berdasarkan peta di bawah, yang manakah ialah simbol garisan yang dilukis di atas peta? Jalan raya. Jalan raya, ya. Jalan raya ialah simbol garisan. Sekolah, singkatan perkataan parti ialah Simbol kawasan. betul, simbol kawasan. Makcik?
Simbol titik. Betul. Jawaban kamu semua betul. Bagus. Okey. Secara kesimpulannya, hari ini kita belajar part 3 iaitu peta laka dan kita akan belajar ciri-ciri peta laka. Ada 5 ciri peta laka iaitu pembintang, tajuk, arah mata angin, penunjuk dan simbol. Dan kita juga akan belajar simbol-simbol dalam peta laka. Terdapat 4 jenis simbol. Boleh nyatakan 4 jenis simbol itu? Simbol titik, simbol kawasan, simbol garisan, dan singkatan perkataan. Ya, simbol kawasan, simbol titik, simbol garisan dan singkatan perkataan merupakan simbol-simbol yang biasa digunakan dalam peta laka. Contoh simbol kawasan ialah simbol getak, nipah, payapaka, kelapa sawit, rumput dan hutan. Contoh simbol titik ialah masjid, kuil gereja, toko, stencil, trigonometri. Simbol garisan ialah sungai, tali air, pantai, benteng, jalan kereta api, jabatan, simbol singkatan perkataan ada penjabat pos, balai polis, telur, sungai, tajung dan sekolah. Okey, kita juga ada belajar pantantara fizikal dan pantantara budaya. Ciri geografi boleh dibahagi kepada dua iaitu pantantara fizikal dan pantantara budaya. Apa maksud pantantara fizikal, murid-murid? Ciri-ciri semula jadi. Betul, ciri-ciri semula jadi. Apa maksud pantantara budaya? Ciri-ciri buatan manusia. Betul, jawapan kamu semua betul. Bagus. Ialah pantantara budaya ialah ciri-ciri buatan manusia. Contoh pantantara fizikal adalah bentuk muka bumi. Ya, hutan, saluran atau sungai, pasir, tumbuh-tumbuhan seperti bentuk muka bumi ialah ada gunung dan bukit dan tumbuh-tumbuhan seperti hutan. Pantantara budaya kegiatan ekonomi seperti aktiviti penanaman padi, pengangkutan seperti jalan raya ke lantasan kereta api, pertempatan contohnya rumah, ini semua ialah ciri-ciri buatan pantantara budaya. Ini sahaja, jadi semua murid sila siapkan latihan yang cikgu sudah send dalam grup dan hantar sebelum pukul 5 petang esok dan sila buat ulang kaji pas 1 hingga part 4. Sebab nanti bulan Jun ada ujian pertengahan tahun. Boleh buat ulang kaji di rumah sendiri. Dan hari Rabu tak ada kelas sebab hari Rabu ialah holiday, cuti umum. Wisata yang ini saja daripada kelas hari ini. Sekian, terima kasih. Bye semua.